Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzarina Mazlin binti Aziz, memegang nombor matrik E169704. Dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai projek akhir Bandar Mapan di bawah kursus pembangunan mapan dalam Islam. Dan tajuk yang akan saya bentangkan ialah pembangunan mapan mengikut Islam bagi Kota Kinabalu tahun 2050. Okey, baiklah. Sebelum meneliti komponen dalam pembangunan lestari, kita lihat dahulu strategi yang dilakukan di dalam Malaysia dalam aspek pembangunan mapan, iaitu Transformasi Nasional 2050 atau TN50. TN50 ini merupakan kesinambungan wawasan 2020 bagi memacu masa hadapan negara, dan Malaysia telah menyasarkan untuk menjadi antara negara teratas dalam ekonomi, kesejahteraan rakyat dan juga inovasi. Dan aspek dalam TN50 ini merangkumi masyarakat, alam sekitar, ekonomi, teknologi dan juga urus tadbir. Seterusnya, kita rujuk pula aspek-aspek penting dalam pembangunan lestari, iaitu alam sekitar, sosial dan juga ekonomi. Dalam aspek alam sekitar, ianya merangkumi hubungan dengan Allah, memelihara bumi, tiada pembaziran, menjaga flora dan fauna dan juga bercocok tanam. Manakala dalam aspek sosial, ianya juga merangkumi hubungan dengan Allah, sedekah, membantu orang miskin dan anak yatim, masjid dan madrasah, keadilan sejagat, peraturan dan undang-undang serta persaudaraan. Dan dalam aspek ekonomi, ianya merangkumi hubungan dengan Allah, zakat dan wakaf, tiada rasuah dan riba, derma infak dan hadiah, kejujuran, governance dan juga tijarah. Pengamalan kitar semula. Pelan pembangunan bandar yang baik amat perlu kepada aspek kitar semula. Ianya sangat penting dalam memastikan kelestarian persekitaran yang baik bagi mengelakkan pembaziran seperti air dan juga tenaga elektrik serta mengurangkan sampah. Meskipun pengamalan ini telah wujud di bandar Kota Kinabalu, namun ianya perlu diperkasakan lagi dalam mendidik masyarakat tempatan mengenai kepentingannya. Kedua, pertanian dalam bandar. Pertanian dalam bandar ni sebenarnya boleh membawa kepada beberapa kebaikan. Contohnya seperti mewujudkan bandar hijau dan juga mampu menampung kos sara hidup melalui penanaman tumbuhan seperti sayur-sayuran dan sebagainya. Ketiga, perancangan bandar berstruktur. Seperti mana contoh yang ada di dalam gambar, ianya sebenarnya mengambil konsep kota Baghdad, namun ianya dilakukan di dalam sebuah penempatan. Bandar yang terancang seperti ini akan memudahkan pelbagai pengurusan seperti pengurusan sampah, pembancian serta boleh mewujudkan bandar hijau. Dan inilah dia konsep utama yang dibawakan dalam pembangunan lestari di bawah komponen alam sekitar. Dalam aspek ini, pelan pembangunan mapan dalam Islam mengambil kira kesejahteraan masyarakat agar sentiasa saling bantu-membantu dan saling menghormati sesama sendiri, seperti mana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW di Madinah. Infak dan sedekah di Malaysia, khususnya di Kota Kinabalu, perlu dilaksanakan dan diwujudkan agar ianya sejajar dengan konsep pembangunan lestari dalam Islam, dan ia sebenarnya membawa manfaat kepada masyarakat yang serba kekurangan dan memerlukan bantuan barangan harian seperti makanan, pakaian, peralatan sekolah dan sebagainya. Seterusnya, bandar pembangunan ilmu agama. Seperti mana yang kita ketahui, Islam itu amat mementingkan umatnya untuk mencari dan menimba ilmu. Oleh itu, konsep bandar pembangunan ilmu agama ini amat sesuai diwujudkan sebagai lambang sesebuah bandar yang mapan mengikut Islam pada masa yang akan datang. Ketiga, pengamalan konsep ta'awun dan persaudaraan. Sama seperti yang saya bentangkan sebentar tadi, Islam itu sebuah agama yang bertoleransi dan mementingkan kesejahteraan umatnya. Pengamalan konsep ta'awun ini juga aspek yang penting dalam masyarakat agar mampu menjadikan sesebuah pembangunan bandar itu dikatakan lestari dan juga mapan dalam aspek sosial.
Pertama, bandar pembangunan ekonomi Islam. Seperti mana yang terdapat di dalam Al-Quran, Islam amat menegah umatnya melakukan riba dan sentiasa mengamalkan kejujuran dalam bermuamalah. Oleh itu, dalam kita membangunkan sesebuah pembangunan mapan di Kota Kinabalu menjelang tahun 2050, ekonomi Islam perlu dibangunkan dan diperkasakan demi kesejahteraan banyak pihak dan menjamin pendapatan hasil yang bermutu dan juga berkat. Seterusnya, bandar bebas rasuah. Pembangunan lestari dalam Islam itu adalah yang mengangkat undang-undang Islam dalam pembangunannya. Bandar yang bebas rasuah intipati yang sangat penting agar pembangunan yang dilaksanakan sentiasa terjamin dalam pelbagai aspek, baik dari segi perkhidmatan, perindustrian dan lain-lain. Tambahan, Islam sangat menegah perbuatan rasuah yang boleh merosakkan identiti dan integriti diri, bangsa dan juga negara. Kesimpulannya, pembangunan bandar mapan yang lestari merangkumi 3 aspek utama dalam mencapai dan mengecapi matlamat sebagai sebuah bandar yang terjamin kesejahteraan dari segi ekonomi, masyarakat dan juga ummah. Ianya sejajar dengan konsep TN50 yang dibawa oleh negara Malaysia dalam memastikan pembangunan dari segenap aspek mampu direalisasikan. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.